Yang pakar telah memberitahu kata ancamannya pada 70%. Sebab siapa saja yang menerima 2 vaksin tak boleh menganggap dirinya privilege. Anda masih host. Cuma anda boleh kendalikan jangkitan kerana anda vaksin. Anda balik peluk mak anda, mak anda belum lagi ada vaksin, maka mak anda akan menjadi mangsa. Orang lain akan menjadi mangsa. Dan macam mana saya sambungkan tadi, apa yang berlaku di England tu, ya, sepatutnya menjadi contoh dan tauladan bagi kita lah. Ya, England tu telah mencapai tahap imuniti kelompok yang tinggi. Ya. Tetapi mereka masih ada lagi 30% lagi dalam kalangan mereka yang masih belum menerima vaksin. Yep. Dan kalau kita lihat penularan yang teruk berlaku sekarang di England adalah di kalangan mereka yang masih belum menerima vaksin. Ada 30% lagi yang masih belum menerima vaksin. Dan mereka ini yang sekarang yang mengalami telah dilanda oleh jangkitan dengan wabak varian Delta yang dipanggil Delta itu. Ini kita mesti ingat 30% ya. Sedangkan negara kita masih 70% lagi yang belum menerima vaksin ya. Walaupun satu dos. Ya. 70% walaupun satu dos belum terima. Nah, itu yang saya rasa tu adalah satu yang tidak bertanggungjawab lah jika kita menjadikan vaksin itu sebagai pasport istimewa untuk yang tertentu saja. Saya rasa tidak patutnya ada keistimewaan atau diskriminasi yang patut kita amalkan dalam negara kita lah. Bagi saya tidak mahu menyanggah wabi menteri atau Perdana Menteri yang saya hormati, tetapi saya rasa kita perlu perbincangan yang lebih lanjut lah. I think kita kadang-kadang dapatkanlah pendapat daripada pakar yang telah menyelam kan. Macam saya kata tadi lah, ramai sangat sekarang ni juruselam yang tak pernah menyelam tak pernah masuk air pun. Jadi yang penting bagi saya, selagi kita belum sampai tahap kelompok imuniti kita yang tinggi, selagi itu saya rasa masih belum lagi kita boleh mengatakan yang telah divaksin itu telah mencapai kebebasan yang mereka hendakkan. Ya, saya rasa adalah tanggungjawab kita sama-sama memastikan penularan ini boleh kita kawal dengan baik dulu sebelum kita memastikan yang kita boleh bebas seperti sebelum ini. Tapi macam inilah saya nak ceritakan balik semula sebenarnya. Kalau kita fikirkan tadi, berbalik pada cerita saya pada Taiwan tadi kan, apa yang berlaku di sana, apa yang berlaku di negara China ya. Jika kita faham konsep bagaimana penyakit jangkitan virus itu menular, adalah amat mudah sebenarnya kita melawan jangkitan ni ya. Dan saya lupa tadi pada awalnya tadi saya nak menceritakan. Sebenarnya kalau kita lihat ya, jika ada seorang yang telah dijangkiti virus, dalam komuniti kita ada seorang yang dijangkiti virus, dan kita ambil yang dijangkit ini, keluarkan, kuarantin dia selama 2 minggu, ya, kita lihat ya, apabila selepas 2 minggu tidak ada penularan akan berlaku kerana yang positif tadi telah dikeluarkan dan komuniti itu tidak ada lagi penularan. Jadi konsepnya untuk melawan jangkitannya adalah amat mudah. Cari yang positif itu, kita keluarkan dia, biarkan dia 14 hari, dan apabila dia telah pulih, balik semula dalam komuniti. Jadi sebenarnya kalau kita semua rakyat Malaysia mengamal SOP yang baik, maknanya tidak berlaku penularan, ya kita tidak perlu vaksin sebenarnya. Kalau kita lihat balik apa yang berlaku di Taiwan, tetapi oleh kerana kita gagal memahami bagaimana virus itu menular, yang mana yang positif itu masih boleh bergerak, boleh pergi ke tempat kerja, boleh pergi ke tapak pembangunan, kilang-kilang sebagainya, yang itu menyebabkan virus itu terus menular. Jadi kalau kita mengambil langkah drastik, ya, mengekang, maknanya yang positif itu tidak boleh bergerak selama 14 hari, maka tidak akan berlaku penularan. Kita mesti ingat, Malaysia pernah berjaya melawan wabak sebelum ini. Kita pernah dengar, saya percaya ramai antara pendengar telah mendengar dulu satu masa kita dilanda oleh wabak yang dipanggil wabak jangkitan Nipah ataupun JE sebelum ini. Bagaimana? Tapi sebenarnya sebab kuali virus baru yang bernama virus Nipah. Bagaimana cara kita melawan jangkitan itu? Kalau kita masih ingat apa yang kerajaan lakukan pada masa itu, membunuh semua kinzir yang dijangkiti. Ya, walaupun kinzir yang masih sihat lagi pun, tetapi kinzir itu berdekatan dengan kinzir yang telah dijangkit, dibunuh. 1 juta lebih kinzir telah dibunuh pada masa itu. Dan itu secara serta-merta memberhentikan jangkitan itu sendiri. Jadi apa yang telah berlaku, apabila kita bunuh kinzir itu sendiri, kita telah menanamkan virus itu. Ya, jadi tidak ada lagi jangkitan. Sampai sekarang alhamdulillah Malaysia tidak lagi dilanda oleh wabak Nipah. Sebab pada masa itu kita mengambil keputusan yang tepat
dan drastik yang mana kita sanggup mengkorbankan pada masa itu industri penjagaan KZ itu sendiri. Begitu juga sekarang ini kita dilanda wabak. Sebenarnya jika kita memastikan setiap yang positif itu tidak bergerak selama 14 hari, penularan akan berhenti. Kita tidak perlu vaksin seperti yang dilakukan di Taiwan. Ya, tetapi oleh sebab kita gagal memahami konsep itu yang menyebabkan penularan terus berlaku dan itu yang menyebabkan kita memerlukan vaksin pada masa ini. Ya, jadi itu yang penting. Berbalik kepada sekarang ni yang dah divaksin itu, ya, jika kamu telah mendapat 2 dos vaksin dan bergerak, mana virus tu masih boleh bergerak. Jadi sebenarnya untuk melawan virus ni jangan bergerak. Itu yang konsep yang asalnya yang masih gagal difahami ya oleh setengah orang. Ya, kalau kita lihat apa yang berlaku di China, begitu juga atau sekarang ni apa yang berlaku di Australia, yang mereka mencari yang positif itu, mengeluarkan yang positif itu, memastikan yang positif itu ya, diasingkan daripada komuniti selama 2 minggu dan apabila mereka itu berlaku, tidak akan berlaku penularan. Jadi cara kita melawan jangkitan ini sebenarnya amat mudah dan murah. Ya, tetapi oleh sebab kita gagal memahami konsep itu menyebabkan kita memerlukan vaksin buat masa ini.